Jadi Ana ni adalah bekas pelatih di kamp PLKN dekat Seri Impian. Okay. Jadi sepanjang latihan selama 3 bulan kat sana, Ana telah mengalami macam-macam pengalaman yang agak menyeramkan jugalah. Dan kisah ni bermula apabila jurulatih wanita mengadakan perhimpunan ataupun roll call kepada pelatih-pelatih wanita yang dipanggil Wirawati di atas sebab untuk memberi nasihat dan taklimat sekali lagi tentang kebersihan dan juga penjagaan tandas. Jadi perkara ni lebih dititik beratkan oleh kerana kawasan dom diorang ni terletaknya berdekatan dengan hutan. Jadi Alkisah dia, semasa seorang jurulatih wanita mencuci pakaian dia ni, dia terdengar bunyi yang agak menyeramkan juga dekat belakang dom. Seolah-olah datang daripada hutan, daripada arah hutan. Dan akibat daripada ketakutan jurulatih tu, dia meninggalkan pakaian dia dan juga berlari terus masuk ke dalam bilik. Jadi tersebar khabar tentang kejadian tu dekat seluruh kamp. Dan Ana sebenarnya, dia ni seorang budak ataupun seorang individu yang tak percaya dengan makhluk-makhluk halus sehingga menganggapkan bahawa jurulatih wanita tu sebagai pembohong, penipu. Malah si Ana ni dia macam bercakap besar disebabkan dia kata dia tak takut. Dia tak takut lah benda-benda makhluk-makhluk ni, dia tak takut. Jadi sebaik saja selesai sesi taklimat pada pukul 11 malam lebih kurang, Ana dan juga kawan-kawan dia yang lain ni dibenarkan untuk balik ke dom dan juga tidur. Dan menjadi kebiasaan untuk Ana dan juga rakan-rakan dia ni, sebelum tidur, Ana dengan kawan-kawan dia ni, diorang ni mesti akan ke tandas dulu. Jadi tidurlah Ana dengan rakan-rakan dia, merehatkan badan sambil dibuai mimpi yang indah. Tapi lebih kurang dalam pukul 3:30 pagi macam tu, Ana terjaga daripada tidur dia. Jadi Ana ni dia terasa macam dia nak pergi kencing tau. Dia nak pergi kencing, dia nak pergi toilet lah. Dan Ana mengejutkan rakan-rakan dia yang dekat katil ni, iaitu salah seorang daripada kawan dia ni, nama dia Dibah. Dia kejut Dibah ni untuk temankan dia ni pergi tandas. Jadi bangunlah si Dibah ni temankan Ana ni pergi tandas. Dan sebaik saja Ana dan juga Dibah keluar daripada tandas, tanpa disangka-sangka, ketika mereka berdua berjalan menuju ke arah dom, Ana seolah-olah dia macam ternampak tau, ada satu sosok tubuh yang besar yang hitam sedang mencangkung dekat depan diorang berdua ni, sambil-sambil mencari sisa makanan dekat dalam tong sampah, guys. Jadi guys, pada waktu tu habis dekat depan dom ataupun dekat depan bilik Ana dengan Dibah ni berselerak, bertabur semua makanan-makanan, sisa-sisa makanan sampah bagai ni. Jadi pada waktu tu jarak di antara Ana dan juga Dibah dengan makhluk hitam tu lebih kurang dalam 10 meter lebih kurang. Dan Ana dah mula rasa takut, dah mula cuak kan. Dan muka si Ana ni macam agak pucat pada ketika tu. Sebabkan apa? Sebabkan apa benda yang dia nampak dekat depan mata dia ni. Tangan Dibah ni dia paut rapat-rapat dekat badan dia untuk mengurangkan rasa takut dia ni. Dan Ana ni dia rasa pelik tau. Dia rasa pelik sebab seolah-olah macam Dibah ni macam tak nampak apa-apa kan? Sebabkan Dibah dia tak ada menunjukkan rasa takut ke apa ke, tak ada kan? Dia tak menunjukkan sebarang reaksi ketakutan langsung dekat dalam diri dia ni. Jadi dia pun macam, si Dibah ni nampak ke apa benda yang aku nampak ni kan? Jadi bila dah sampai dekat dom, lepas orang kata dah melepasi makhluk tersebut, si Ana ni terus berlari naik katil tanpa bagi tahu Dibah apa-apa, tanpa bagi tahu Dibah apa benda yang dia nampak sebenarnya tadi. Dan setelah 2 hari berlalu, barulah Ana bertanyakan pada Dibah sama dia nampak tak makhluk yang Ana nampak pada malam ketika diorang balik daripada tandas. Jadi tanya Dibah, kau nampak tak benda yang aku nampak masa kita balik daripada tandas 2 hari lepas? Jadi si Dibah cakap, aku tak nampak apa-apa pun. Dan pada ketika itulah baru si Ana ni sedar, itulah akibat dia bila kita ni bercakap besar dan tak mempercayai makhluk-makhluk halus ni kerana mereka ni pun orang kata makhluk Tuhan juga kan? Jadi kita jangan cakap besar, guys. Jangan cakap besar. So basically beberapa hari lepas pada tu, salah seorang daripada coach ataupun jurulatih dia nak buat spot check dekat dom. Nak buat spot check dekat dom secara mengejut oleh kerana salah seorang daripada pelatih tu telah kehilangan handphone.
Dan juga untuk memastikan bahawa dom-dom ni semua berkemas. Kata macam tak berserak lah, senang cerita. Dan masa tu jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 11 malam. Di mana ketua dom menasihati pelatih-pelatih untuk mengemaskan peralatan, celoreng, kasut dan juga sebagainya. Macam-macam lah dia orang suruh kemaskan. Jadi kasut pelatih-pelatih ni mestilah disusun atau di bawah katil, di mana bermula daripada kasut kelas, slipper, kasut sukan dan hujung sekali adalah kasut boot. Dia kena ikut turutan lah. Jadi bila diorang settle je kemas-kemas apa semua ni, si Ana dan juga rakan-rakan ni dah mula tidur lah. Dah mula tidur untuk rehatkan diri dan sebagainya. Tak tahu macam mana si Ana ni terjaga lagi sekali tengah-tengah malam dan mendapati bahawa kasut kelas dan juga kasut boot dia ni telah berada dekat hadapan katil, di mana seolah-olah kedudukan kasut tu seperti sedang dipakai oleh seseorang. Kedudukan kasut kiri sekarang dekat bahagian depan dan kasut kanan di bahagian belakang. Seolah-olah macam ada orang berjalan lah, kasut dia macam tu kan, depan dengan belakang macam tu. Sedangkan sebelum tidur, Ana memang dah betul-betul pastikannya dia memang dah susun rapi kasut-kasut dia ni. Jadi mujur jugalah pada waktu tu jurulatih tak datang dekat dom Ana untuk buat spot check. Jadi bila si Ana ni nampak kasut dia dalam keadaan yang bersepah macam tu, cepat-cepat dia bangun, dia terus susun balik kasut-kasut dia ni dan dia letakkan dekat bawah katil masa tu. Dan lepas pada tu Ana pun tidur balik. Dan Ana bangun lebih kurang dalam pukul 5 pagi lah untuk solat subuh. Dan juga orang kata ada senaman pagi pada waktu tu. Jadi Ana ni ada bertanya jugalah dengan kawan-kawan dia yang lain, sama ada kasut diorang ni bersepah juga ke tak kan. Tapi seorang pun cakap tak ada. Seorang pun tak terkena benda macam apa yang si Ana ni kena. Kasut-kasut diorang ni semua masih tersusun elok, tersusun rapi dekat bawah katil, orang kata tanpa ada orang mengusik pun benda tu. Jadi maksudnya dekat sini hanya Ana seorang aja yang terkena gangguan. Tapi Ana tak pernah pun kata menceritakan kepada sesiapa pada ketika itulah. Dan pengalaman ni, pengalaman dia ni diganggu walaupun tak ekstrim, tapi benda ni terpahat lah dalam kepala otak dia sampai sekarang. Kan? Mungkin pada yang lain, kejadian ni tak adalah menakutkan sangat. Tapi seseorang yang tak percaya kepada makhluk halus macam Ana ni, bila dah terkena benda-benda macam ni, orang kata memang akan tinggalkan satu impact dan juga satu kesan yang agak mendalam jugalah dekat dalam diri diorang ni kan. Nampak macam simple cerita dia, tapi bagi saya lah ada logik dia juga kan. Bila kita bercakap besar dan benda tu confirm kacau lah, dia datang, dia nak test lah kau ni betul terror ke tak terror ni. Okay guys, macam kita kan, contohlah kita ni badan dah penat kan, tapi kita nak balik kampung okay? Dan perjalanan balik ke kampung tu confirm orang kata memang penat lah. Penat terutamanya sekali kalau kampung halaman tu terletaknya jauh daripada tempat kita cari rezeki. Contoh kata kita cari rezeki kat KL, kampung kita kat Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang kan. Of course bila kita nak balik, kita akan rasa penat kan. Tapi by the time kita sampai kat sana, kita tengok muka mak ayah kita, kita tengok muka adik-beradik kita, sanak saudara kita, penat tu hilang lah. Betul lah kan? Penat tu hilang. Jadi cerita ni saya nak menceritakan pasal budak yang bernama Borhan. Okay? Borhan ni dah lama tak balik kampung dia dekat Selangor. Seingatnya lebih kurang dalam dah 3 kali raya dia tak balik dan membawa keluarga dia sekali. Dia tak balik tau. Dan rindu pada kedua mak ayah dia ni memang kata memang sangat-sangat terasa lah. Lebih-lebih lagi kalau katakan takbir raya berkumandang pagi hari ni, mula lah. Mula kepala otak dia dah mula kacau kan. Tapi disebabkan ada sedikit selisih faham, sedikit selisih faham di antara Borhan dan juga adik bongsu dia yang kita namakan sebagai Zul, kerana salah faham ni, ditambah pula ayahnya ni memihak pada Zul, Borhan rasa macam bengang lah. Dia bengang sebab tak ada orang side pada dia. Jadi dia pun bawa lah diri pergi ke Kedah lah masa tu. Jadi kebetulan pula pada ketika tu dia ni memang ada terima tawaran kerja yang berpendapatan agak lumayan lah, agak masyuk dekat area Kedah ni kan. Jadi nak jadikan cerita, larilah Borhan ni menyepikan diri daripada keluarga dan juga saudara-saudara yang terdekat ni. 3 tahun berlalu guys. Masa tu Mak Sulina, kakak kepada Mak Borhan, ataupun makcik dia lah, Mak Sulina ni makcik dia, kebetulan tinggal berdekatan dengan kawasan tempat tinggal Borhan kan. Selalu juga makcik ni datang bertanyakan khabar tentang si Borhan dan sebagainya. Dan makcik Lina ni selalu juga menasihatkan si Borhan ni, udahlah tu Borhan, mengalah aje lah, baliklah, selesaikanlah orang kata selisih faham dan whatever not ni apa semua kan.
Dan Mak Su dia pun cakap lah, korang ni bukannya orang lain, adik-beradik apa semua kan. Bak kata orang tua, air dikencang takkan putus, bla 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 bla. Dia cakap macam tu. Jadi setelah segala kekusutan diselesaikan dan perkara sebenar dah terungkai dengan pertolongan Mak Sulina ni, Borhan telah mengambil cuti yang agak panjang untuk balik ke kampung membawa anak-anak dan juga isteri. Dah tentulah orang kata benda ni sebagai satu surprise lah. Satu surprise dan juga satu kejutan kepada mak ayah Borhan bahawa mereka telah pun mempunyai 3 orang cucu. Kau bayangkan berapa lama si Borhan ni tak balik. Okay? Jadi macam yang dirancangkan, Borhan pun geraklah, bertolaklah selepas sarapan pagi. Bila dah selesai kemas-kemas apa semua sepatutnya, terutamanya sampah-sampah yang dah dibuang keluar ni, maka berangkatlah diorang ni sekeluarga lebih kurang dalam pukul 11.30 pagi lah lebih kurang. Dan disebabkan perjalanan tu macam agak jauh, lepas tu anak-anak dia pula ni semua kecil-kecil belaka kan. Jadi si Borhan ni dia akan sentiasa berhenti ataupun dia akan sentiasa pergi berhenti ke arena, pergi solat, pergi ke tandas, cari makan, alas perut, macam-macam lah kan. Dan perjalanan dia orang ni sepatutnya makan masa lebih kurang 6-7 jam. Benda tu dah membawa ke 10 ataupun 11 jam. Dan perhentian terakhir si Borhan ni pada waktu tu dah lebih kurang macam nak dekat waktu maghrib lah, waktu senja. Dan Borhan berhenti sekejap untuk tunaikan solat maghrib dekat surau di salah sebuah stesen minyak ni. Jadi bila si Borhan, suami isteri dah selesai kerjakan solat dan juga isteri dia dah bersih-bersihkan anak diorang ni, waktu tu dah lebih kurang dalam pukul 8 malam lah guys. Jadi pada waktu tu anak-anak Borhan dan juga isteri dia ni seolah-olah macam mengadu lapar lah. Sebabkan ni lah travel jauh kan. Jadi diorang macam, yelah, isteri dia kata boleh tak kalau macam beli sedikit makanan ringan, roti. Kadang orang kata nak alas perut lah. Jadi Borhan pun beli dan sebagainya. Dan perjalanan diteruskan tanpa singgah mana-mana lagi. So basically yang tu is the last stop lah kan. Jadi hajat dekat hati Borhan ni, dia nak menikmati makanan di sebuah warung yang terletak di salah satu tempat yang nak menuju ke rumahnya dekat kampung, dan membawa sedikit makanan daripada warung tu balik ke rumah sebagai orang kata buah tangan lah lebih kurang. Jadi kan pada waktu tu macam teringin betul lah si Borhan ni nakkan orang kata rasakan masakan makna yang dulu sering si Borhan ni makan kan. Memang happy lah Borhan ni ketika pada waktu tu wajah mak ayah dia dah termula terbayang-bayang kat mata. Termasuklah masakan si makna ni kan. Dan jam di tangan Borhan masa tu dah menunjukkan hampir pada pukul lebih kurang 10 malam lebih kurang kan. Risau jugalah kan kalau katakan warung makna tu dah tutup ke apa kan. Jadi bila Borhan dah terfikir takut warung dah tutup dan sebagainya, si Borhan ni dah mula bawa kereta lebih laju sedikit tanpa dia sedar tau. Dekat tekak si Borhan ni dah macam-macam masakan dah dia rasa ni daripada air tangan makna ni. Lagi-lagi diorang sekeluarga ni perut dah masing-masing lapar, minta diisi pula. Jadi si Borhan ni cubalah untuk pujuk isteri dan juga anak-anak dia bahawa mereka telah pun sampai di persimpangan jalan untuk menuju ke warung makna, dan selanjutnya terus pergi ke rumah mak ayah diorang yang agak jauh masuk ke dalam kawasan kampung. Masa tu Borhan macam seronok tau. Seronok daripada jauh dia nampak cahaya daripada warung makna dia nampak kan. Menandakan bahawa warung makna tu masih buka. Jadi warung makna ni guys, kalau nak bagikan gambaran, warung dia ni dia betul-betul terletak kat tepi jalan tau. Jadi sepanjang masuk tu, kiri dan kanan jalan dia ni macam agak gelap sebabkan lampu jalan tu dia macam agak berjarak tau antara satu sama lain. Okey. Jadi dengan segeralah Borhan parking kereta dia dekat tepi divider jalan ni dan keluar daripada kereta dia terus menuju ke warung makna, diikuti dengan isteri dan juga anak-anak dia daripada belakang. Jadi dalam melangkah masuk ke kawasan warung yang bercahaya tu, masa tu si Borhan dia nampak lebih kurang ada dalam 5 orang pelanggan yang masih lagi menikmati makanan mereka dekat situ. Jadi bila Borhan sampai, Borhan pun bagi salam cakap Assalamualaikum dia kata. Sambil-sambil angkat tangan kan. Assalamualaikum. Salam Borhan ni tak dijawab tau. 2 kali dia bagi salam. Dan secara tiba-tiba suara makna ni daripada belakang, anak nak makan ke? Makcik dah nak tutup ni. Makna, saya lah makna Borhan, anak Mina hujung kampung yang selalu singgah makan lepak-lepak kat sini dulu. Ingat saya lagi tak makna? Dah, Borhan ke? Makna dah tak cam kamu lah Borhan. Lama betul kamu tak datang ya. Yang ni isteri dengan anak-anak kamu ke? Mana?
Yelah Makna, inilah orang rumah saya. Nama dia Salmiah. Ni anak-anak saya. Yang ni Umar, yang ni Khadijah, yang ni Fatimah. 3 orang anak saya Makna. Oh ya ke? Nah, duduk. Kamu sekeluarga ni nak makan apa? Makna, buat yang macam biasa dulu Makna. Kami nak mi goreng Makna yang special tu. Mi goreng Makna yang special tu 5 pinggan lah Makna. Dengan air Milo ais pun nak 5 gelas juga. Boleh tak? Nanti Makna lepas dah masak yang 5 tu, Makna bungkuskan lagi 3 boleh? Nak bawa balik untuk orang tua saya lah kat rumah tu Makna. Yalah. Kamu tunggu kejap lah. Makna pergi belakang, Makna masak. Jadi guys, pada waktu tu Makna pun menujulah ke dapur dan mulakan, orang kata, masak mi goreng special yang dipesan oleh si Borhan. Jadi sedang Borhan duduk dekat meja ni, dia cuba untuk jadi friendly, untuk menyapa pelanggan Makna yang lain. Tapi bila Borhan cuba untuk menyapa pelanggan-pelanggan yang lain ni, diorang ni seolah-olah macam langsung tak balas sapaan Borhan ni. Dan juga diorang ni semua macam pandang Borhan dengan wajah yang agak bengis, dengan pandangan yang agak tajam juga. Jadi si Borhan ni macam pelik tau. Apa salah aku punya sapaan tak ada siapa nak jawab? Borhan pandang isteri dia, pandang anak-anak dia, pandang Makna kan. Makna pun pandang balik Borhan. Disebabkan kerana sapaan dan juga senyuman Borhan ni tidak dibalas dan dipandang pelik sebegitu, Borhan alihkan pandangan dia ke tempat lain sambil-sambil tutup mulut dia ni. Tutup mulut. Jadi masa tu guys, si Salmiah ni, isteri pada Borhan ni, ada membisikkan pada Borhan yang dia ni terasa macam agak pelik tau, melihat diorang ni dengan perasaan meremang yang tiba-tiba dah mula terasa. Jadi guys, apa yang dikatakan oleh Salmiah tu turut dirasakan oleh Borhan, ditambah pula lagi dengan suasana warung tu yang agak suram dan sedikit menyeramkan. Tapi si Borhan ni cubalah, dia cuba untuk pujuk Salmiah, dan cakap kat Salmiah macam, tak adalah sayang, ni semua perasaan kita je kot kan? Dan pada masa yang sama, Makna pun sampai, bawalah mi goreng special dan juga air Milo ais. Makanlah Borhan sekeluarga dengan Salmiah, dengan anak-anak dia. Lapar sangat ni, semua makan. Jadi bila diorang dah settle makan, dipendekkan cerita, diorang dah settle makan, Borhan pergi bayar dan diorang pun bawa balik mi goreng yang dah dibungkus tadi, dan Borhan segera ke kereta dan memandu menuju ke rumah mak dengan ayah dia. Jadi guys, masa Borhan dekat dalam kereta Borhan ni melepasi warung tu tau, lalu melepasi warung tu, dan terlihat pelanggan Makna yang berlima tadi tu telah berdiri memandang Borhan. Diorang 5 orang, meremang bulu roma saya ni, nampak tak? Meremang, nampak ke? Okay, so basically masa Borhan gerak daripada warung tu, dia lalu je dekat depan warung tu, dia nampak 5 orang pelanggan tadi tu, yang ada pelanggan dekat warung Makna ni, berdiri dan memandang Borhan tanpa toleh kiri dan kanan tau. Pandang je. Jadi si Borhan ni dah mula rasa pelik, dah mula rasa seram. Lepas tu si Borhan ni pun cakap lah dekat bini dia, cakap, sayang, apa kena pula berlima tu? Dah lah kita tegur tak berjawab, tu pandang kita macam nak makan kita pula tu. Suami dan juga anak Makna pun sama juga kan? Pandang abang macam tu, macam nak telan, dia kata. Bini dia pun diam je lah. Dia pun diam buat tak tahu. Dan lebih kurang dalam 5 minit menyusuri jalan tu, sampailah Borhan dekat halaman rumah mak ayah dia. Dan seperti biasa, lampu dekat depan tu terpasang, manakala lampu-lampu dekat dalam rumah semua terpadam, menandakan yang penghuni dia telah lama dibuai mimpi lah. Basically penghuni dalam rumah tu dah tidur lah. Jadi Borhan turun daripada kereta dia dan pun teruslah menuju ke pintu rumah dan ketuklah pintu rumah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum mak. Oh mak. Tok 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 tok. Assalamualaikum mak. Borhan ni mak, kami dah sampai. Dan secara tiba-tiba pintu tu terbuka, dan terlihat ada seorang wanita tua tengah menggosok-gosokkan mata dia agak kabur, sebabkan baru terjaga daripada tidur. Lepas tu tiba-tiba macam bila orang tua tu dah gosok-gosok mata, dia buka. Oh Borhan, anak mak Borhan, ya Allah, anak mak dah balik, dia cakap. Peluklah Borhan, peluklah mak dia dengan si Borhan ni, peluk erat-erat ni, peluk sekuat-kuat hati ni. Mengalir air mata diorang ni. Dan pada ketika tu, suasana sedih bercampur gembira memenuhi
ruang rumah tu tau. Jadi Salmiah ni pun bersalam lah sambil mencium tangan dan juga memeluk ibu mertua dia ni. Mak, ini semua anak-anak Burhan. Yang ni Umar, yang ni Khatijah, yang ni Umar. Alahai cucu-cucu nenek, comel-comel belaka semuanya. Allahu Akbar. Dah, jom kita masuk. Angkat semua beg-beg baju tu, bilik kamu tu Burhan, masukkan dekat dalam bilik kamu tu. Nanti mak kemas-kemaskan bilik tu. Selimut, tuala semua memang dah ada dekat situ. Kamu pergilah berehat. Esok kita boleh cerita panjang. Mak, ni tadi Borhan ada beli mi goreng 3 bungkus. Borhan beli tadi masa on the way datang sini. Oh, mi goreng. Dah pukul berapa dah ni Borhan? Masukkanlah dulu dalam peti sejuk tu. Esok nanti masa sarapan mak boleh panaskan. Esok kita jemaah subuh sama-sama ya. Jemaah subuh sama-sama. Baiklah mak. Jadi si Borhan ni pun pergi masuk bilik. Pergi masuk bilik, letak dia punya mi goreng dalam fridge dan sebagainya. Dan disebabkan kepenatan yang teramat sangat ni, si Borhan ni tak sempat nak pergi mandi, nak bersihkan diri dulu. Dan tak lama kemudian, lebih kurang dalam pukul lebih pukul 6 tu, azan subuh pun dah mula berkumandang, memecahkan kesunyian dekat kawasan rumah tu. Dan berjemaah lah diorang sekeluarga mengerjakan solat subuh. Dan setelah selesai solat subuh, Borhan, Zul dan juga ayah dia ni bersalam-salaman dan juga berpeluk-pelukan antara satu sama lain. Dan menandakan orang kata yang diorang dah lupakanlah segala kisah lama yang berlaku ataupun salah faham yang berlaku dengan diorang ni. Jadi mak Borhan, ataupun kita bagi nama mak dia sebagai Minah lah, senang. Minah dan juga Salmiah, iaitu isteri Borhan ni, pergilah ke dapur untuk sediakan sarapan pagi untuk diorang ni semua. Sarapan nasi goreng bersama setekor kopi telah tersedia untuk dijamah oleh semua orang. Jadi Salmiah pun panggil lah si Borhan ni. Panggil Borhan, panggil Zul, adik ipar dia, panggil ayah mertua dia untuk ke dapur untuk sarapan sama-sama. Jadi anak-anak Borhan mana pula? Anak-anak Borhan biasalah, masih lagi kecil. Mungkin orang kata dah masih lagi kepenatan, masih lagi tidur. Jadi pada waktu tu, orang dah sampai kat dapur, dah duduk kat kerusi, dah mulalah start menjamah dia punya nasi goreng dan yang tersedia tu. Dan tiba-tiba si Borhan terikat, Sal, sayang, mi goreng malam tadi tu tak panaskan ke? Sedap tu mi goreng special Maknah tu. Lepas tu si mak Borhan ni cakap, apa kau cakap Borhan? Mi goreng Maknah? Mak, malam tadi kita orang balik, kita orang singgah makan kat sana, kebetulan masih buka kedai tu. Itu yang Borhan beli sampai 3 bungkus bawa balik. Betul ke tu Maknah Borhan? Kamu pasti ke itu Maknah? Macam mana rupa dia? Mak, kenapa mak tanya orang macam tu mak? Dan dalam masa yang sama, si Salmiah ni ambil lah mi goreng yang terletak dekat dalam peti sejuk tu. Dia ambil daripada peti sejuk, keluarkan untuk dipanaskan. Dan secara tiba-tiba si Salmiah ni menjerit sekuat hati. Dia menjerit. Jadi si Borhan ni macam pelik lah. Apa hal bini aku menjerit ni? Dia pun bangun, terus pergi dapatkan si Salmiah ni. Bang, apa ni bang? Abang tengok mi goreng tu bang. Ya Allah. Kan? Jadi si Borhan ni tengok bekas mi gorengnya dalam bungkusan tu. Dia tengok dekat dalam tu ada beberapa ekor cacing yang orang kata bergerak-gerak dalam bungkusan tu. Ada cacing yang dah keras. Sebab dalam peti sejuk kan ada yang keras, ada yang masih bergerak-gerak lagi. Lepas tu si Borhan macam, alamak, macam mana boleh jadi macam ni pula ni? Borhan, mak dah boleh agak dah Borhan. Bukannya apa, mak agak terkejut juga bila kamu cakap kamu beli mi goreng Maknah tu. Sebab apa? Maknah tu Borhan dah meninggal setahun yang lalu. Alkisahnya ada pada satu malam tu, 3 orang kampung dalam perjalanan ke warung Maknah, dan diorang terlihat ada api yang menyambar-nyambar daripada luar dapur membakar warung Maknah tu. Dan besar kemungkinan Maknah membakar sampah dia dan tak perasan yang api sampah tu telah marak dan menyambar warung dia sendiri. Jadi api marak dengan cepat sekali Bahan. Disebabkan warung Maknah tu dibuat dia daripada papan, ditambah pula dengan lutupan tong gas memasak yang berada dekat ruangan dapur, membuatkan 5 orang pelanggan dia ni tak sempat keluar menyelamatkan diri. Dan pada ketika tu, ketiga-tiga penduduk kampung tu hanya dapat melihat je apa yang terjadi dekat dorang ni,
Dan ketiga orang kampung ni langsung tak dapat nak tolong disebabkan api terlalu besar, Burhan. Diorang terdengar Makna terjerit-jerit dekat dalam tu. Pelanggan-pelanggan dia terjerit-jerit dekat dalam tu. Jadi Burhan, sejak daripada hari tu, kalau katakan orang yang tak bernasib baik ni, dia memang akan nampak warung Makna ni dan dia akan membeli dan Makna akan berjual beli macam biasa. Jadi Mak rasa, Burhan, apa yang dah jadi dekat kamu malam semalam ni, itulah dia. Kamu nampak Makna dengan 5 orang pelanggan je tak? Macam itulah cerita dia, Burhan. Mak tak salahkan kamu sebabkan kamu tak tahu kisah Makna ni. Tapi memang kebanyakannya yang mana yang dah lama tak balik kampung, selalu diorang ni akan terkena dengan jelmaan warung Makna ni. Jadi pada waktu tu si Burhan ni terduduk, guys. Terduduk termenung sekejap dia. Tangan dia duduk urut dada dia, urut dada, urut batang leher dia ni. Kan? Aduh, Mak, habis semalam tu saya, orang rumah saya dengan anak-anak saya ni semua, kita makan cacing ke, Mak? Air Milo yang kita minum semalam tu air apa pula? Aduh, Mak, si Burhan ni dah mula kan? Dah mula pening kepala dah. Jadi guys, pada petang tu si Burhan dan juga si Salmiah ni pergi ke kawasan perkuburan untuk melawat kubur Makna kan? Dan bila dia cari kubur Makna, dia jumpalah kubur Makna ni. Diorang pun bersihkan kubur Makna ni dan diorang pun bacalah Yasin, sedekahkan Al-Fatihah dan sebagainya. Itu cerita pasal warung Makna. Okay? Cerita pasal warung-warung ni kan, kita pun ada juga kan dekat-dekat sini. Macam salah seorang daripada kita punya caller dulu menceritakan tentang satu warung dekat Rawang. Warung tu dah tak ada, tak wujud sebenarnya. At some certain time, orang akan jumpa juga sesuatu dekat situ. Okay guys, saya rasa itu saja untuk hari ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe channel Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada next coming episode. Assalamualaikum.